Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Bar Rabbani bin Abdullah Akhili. Hari ini saya dan ahli sekumpulan akan membentangkan tentang tajuk permohonan wali hakim di Mahkamah Syariah. Jadi definisi bagi wali hakim adalah merupakan seorang pemimpin ataupun pelindung ataupun penolong yang terdiri daripada ahli waris lelaki yang terdekat kepada pengantin perempuan. Baiklah, sekarang kita terus kepada sebab seseorang individu ataupun pemohon boleh membuat permohonan wali hakim di Mahkamah Syariah. Baiklah, sebab yang pertama adalah tiada wali nasab. Contohnya seperti seorang perempuan yang baru memeluk Islam, yang tidak ada saudara maranya yang memeluk Islam, ataupun perempuan yang tidak mempunyai wali langsung mengikut tertib wali. Baiklah, sebab yang kedua pula adalah pemohon merupakan anak yang tak sah taraf ataupun anak angkat. Baiklah, maksud bagi anak tak sah taraf adalah pemohon dilahirkan atau terbentuk sebelum perkahwinan yang sah. Oleh itu, jika anak yang tak sah taraf itu merupakan anak perempuan dan dia nak kahwin, maka dia memerlukan wali hakim sebagai walinya. Begitu juga sekiranya dia merupakan anak angkat dan dalam masa sama dia merupakan anak tak sah taraf, maka dia juga memerlukan wali hakim sebagai walinya. Sebab yang ketiga pula adalah pemohon, dia ada wali, tetapi walinya tidak cukup syarat. Dalam Islam, jika wali akrab, iaitu wali dekat, tidak mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali seperti gila ataupun tak sampai umur dan sebagainya, maka bidang kuasa wali itu berpindah kepada wali abad, iaitu wali jauh. Dan sekiranya wali abad itu juga tidak mencukupi syarat, maka dia boleh membuat permohonan wali hakim di Mahkamah Syariah. Sebab yang keempat pula adalah wali akrab bagi pemohon sedang menunaikan haji ataupun umrah. Jika sekiranya wali akrab sedang menunaikan haji atau umrah, maka hak walinya akan terlucut dan hak walinya itu tidak berpindah kepada wali abad, tetapi hak walinya itu akan berpindah kepada wali hakim. Baiklah, sebab yang terakhir adalah wali kepada pemohon enggan menjadi wali. Walaupun para fuqaha bersependapat bahawa wali tidak boleh enggan untuk menikahkan perempuan yang di bawah kewaliannya dan tidak boleh menyakitinya atau melarangnya berkahwin, tetapi tetap juga ada segelintir individu yang tetap melakukan perbuatan tersebut. Maka bolehlah bagi pemohon ataupun wanita tersebut untuk membuat permohonan wali hakim di Mahkamah Syariah. Maka oleh itu, perbuatan wali menghalang atau enggan menikahkan wanita tanpa ada alasan yang kukuh dan mengikut syarak adalah dilarang dan dianggap suatu kezaliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afif Amani bin Masri, nombor metri 055278. Seterusnya saya akan menyambung berkaitan dengan prosedur kes wali hakim di Mahkamah Syariah. Seperti mana yang kita boleh lihat, carta aliran ini berkaitan kes kebenaran wali hakim ataupun wali berada jauh ataupun kehabisan wali. Yang pertama sekali, pihak mahkamah akan menerima dokumen daripada pelanggan ataupun klien. Seterusnya, pihak mahkamah akan menyemak dokumen-dokumen tersebut. Sekiranya dokumen tersebut tidak lengkap, maka pihak mahkamah akan mengembalikan semula kepada klien supaya mereka dapat melengkapkannya. Sekiranya dokumen tersebut telah pun lengkap, maka pihak mahkamah akan menjalankan proses pendaftaran dan sebutan kes adalah dalam masa tempoh 21 hari. Seterusnya, pihak klien akan melalui proses pembicaraan sebelum keputusan mahkamah dapat dikeluarkan. Jadi, seterusnya adalah slide berkaitan dengan dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 232, yang maksudnya, dan apabila kamu mentalak isteri kamu dan mereka telah habis iddahnya, maka janganlah kamu, yakni para wali, menghalang mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka apabila telah terdapat kerelaan antara mereka dengan cara yang makruf. Seterusnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada akad nikah yang boleh dijalankan tanpa kehadiran wali. Seorang sultan, yakni orang yang berkuasa, boleh bertindak sebagai wali
sekiranya seorang perempuan itu tidak mempunyai wali. Kemudian hadis yang seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berada dalam ihram baik lelaki ataupun perempuan tidak boleh berkahwin, tidak boleh mengahwini ataupun mengahwinkan orang lain, yakni seorang perempuan sama ada dalam ihram ataupun tidak, dan juga tidak boleh merisik. Kemudian slide yang seterusnya adalah berkaitan dengan undang-undang yang berkaitan. Seperti mana yang kita tahu, setiap negeri mempunyai akta, enactment ataupun ordinan yang tersendiri. Jadi sebagai contoh, di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, Seksyen 7/2 yang maksud sekiranya perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nasab mengikut hukum syarak, maka perkahwinan tersebut hanya boleh dijalankan dengan wali raja. Contoh seterusnya, enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 juga memperuntukkan yang sama di bawah Seksyen 7/2, di mana sekiranya perkahwinan itu melibatkan seorang perempuan yang tidak mempunyai wali nasab mengikut hukum syarak, maka perkahwinan tersebut hanya boleh diakad nikahkan dengan wali raja. Sekian saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Muhammad Naim bin Raja Azman bernombor metrik 056456. Saya akan membentangkan berkenaan dengan kes-kes yang telah diputuskan dan pandangan pelajar. Untuk kes yang pertama ialah Azizah binti Mat melawan Mat bin Saleh. Fakta kes, seorang perempuan telah menuntut di Mahkamah Syariah Perlis supaya ia dikahwinkan dengan Mansur bin Isa secara wali hakim kerana bapanya enggan mewalikannya dalam perkahwinan itu. Pihak bakal suami telah mencuba beberapa kali untuk meminang perempuan, tetapi dihalang oleh bapa dengan alasan tunggulah dulu sehingga anak perempuannya mendapat pekerjaan. Bakal suami itu bekerja sebagai pembantu audit. Kadi ketika itu memutuskan kes tersebut dengan menyatakan berdasarkan kepada hukum syarak, apabila seseorang wali itu tidak mahu mewalikan nikah anaknya kerana enggan atau berselisih faham, maka bolehlah dinikahkan perempuan itu dengan wali hakim ataupun wali raja dengan alasan daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika mereka berselisih maka sultan atau raja lah wali bagi orang yang tidak ada wali. Riwayat Abu Daud, Ahmad dan At-Tirmizi. Untuk kes yang seterusnya ialah Ramli bin Abdul Rahman lawan Malia Akmal binti Ramli. Permohonan rayuan ini difailkan oleh perayu terhadap satu perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 1 Januari 2007. Dalam perintah tersebut, Yang Arif Hakim Tuan Haji Sa'arani bin Haji Ismail telah mengekalkan keputusan Tuan Mawardi bin Cekman, Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, yang membenarkan responden berkahwin menggunakan wali hakim dengan alasan bahawa wali menjubir enggan untuk mengahwinkannya. Kedua mahkamah telah membenarkan responden bernikah dengan calon suaminya, Kasim bin Mukri. Setelah dibuktikan bahawa calonnya adalah sekufu, mahkamah dalam keputusannya menyatakan keengganan perayu untuk mewalikan responden adalah tanpa alasan yang munasabah. Kerana gagal membuktikan calon pilihannya, mahkamah telah memutuskan bahawa rayuan perayu telah ditolak dan keputusan Yang Agung Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah dikekalkan. Berdasarkan kes-kes berikut ini menjelaskan bahawa wali yang enggan menikahkan seseorang perempuan tanpa alasan munasabah mengikut syarat, maka hak wali itu berpindah kepada wali hakim. Bagi pandangan pelajar pula, secara keseluruhannya setiap negeri mempunyai peruntukan dalam undang-undang berkaitan dengan tafsiran wali hakim. Namun terdapat perbezaan dari segi peruntukan antara negeri yang boleh diklasifikasikan dengan lebih terperinci. Oleh itu dapat diperhatikan bahawa keseluruhan undang-undang yang ada memberikan definisi berkaitan dengan wali hakim. Syarat pentauliahan oleh pemerintah merupakan elemen penting bagi membolehkan seseorang itu bertindak sebagai wali hakim. Sekian, terima kasih.